Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan utamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita walaupun di alam maya. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersempena dengan majlis sambutan Isra' wal Mi'raj tahun 2021 ataupun 1442, maka kami dari Pusat Islam cuba untuk mengadakan juga program Tafaqquh Ibrah 2021, yang mana pada malam ini kita mengadakan program yang khusus berkaitan dengan Al-Isra' wal Mi'raj. Maka untuk tidak melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan, walaupun saudara-saudari, tuan-tuan perempuan sekalian dah kenal pembentang kita yang saban tahun kita jemput di Masjid UTM ini, tetapi untuk kali ini saya nak perkenalkan juga bahawasanya pembentang kita pada malam ini iaitu Ustaz Muhammad Sya'ari bin Abdul Rahman, yang merupakan jurulatih utama Tadabbur Center, yang mana beliau mempunyai sarjana muda bahasa dan sastra Arab, juga sarjana pengajian Al-Quran dan Sunnah, yang mana kita sedia maklum bahawasanya beliau seringkali keluar di Radio IKIM dan juga menjadi penyampai tetap segmen mingguan Refleksi Al-Quran TV Al-Hijrah. Jadi untuk malam ini insya-Allah kita akan membincangkan dalam tajuk Tafaqquh Ibrah kita ini, iaitu Al-Isra', perjalanan yang agung. Jadi untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk kita share link yang telah diberikan untuk lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita untuk mendapat manfaat daripada majlis yang kita adakan pada malam ini, walaupun kita berada di alam maya ni. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada majlis kita malam ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan faedah yang sangat besar untuk kita mengambil ibrah, pengajaran daripada perjalanan agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini. Untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sya'ari bin Abdul Rahman untuk membentangkan tajuk kita pada malam ini iaitu Al-Isra' wal Mi'raj, perjalanan yang agung. Dengan itu saya persilakan, fal tafaddal mashkura wa ma'jura. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim waj'alna ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada moderator Al-Fadhil Ustaz Fauzi, seterusnya Ustaz Ashraf, Ustaz Abid, seluruh tim daripada Pusat Islam University Technical Malaysia Melaka UTM, seterusnya para siswa-siswi yang berkesempatan untuk hadir pada malam ini di alam maya di Facebook Pusat Islam UTM. Seterusnya, ya, tidak dilupakan para guru-guru, para pensyarah daripada UTM juga, yang saya hormati, pakcik, makcik, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, adik kakak, saudara-saudari daripada yang menonton dalam Malaysia ataupun luar Malaysia, insya-Allah.
Alhamdulillah, kita masih lagi berada dalam suasana memberikan makna kepada peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Ia adalah dua peristiwa yang diberikan liputan oleh dua surah. Peristiwa yang berlaku dalam satu malam, Al-Quran memberikan perhatian secara berbeza. Ya, ada dua surah yang merakamkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di bumi Palestin itu dirakamkan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17. Manakala peristiwa Mi'raj secara terperinci telah dirakamkan di dalam surah An-Najmu, ya, yang merupakan surah yang ke-53. Jadi kita dapat lihat bagaimana satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapat dua kamera ataupun dua surah yang mempunyai objektif yang khusus apabila diturunkan kepada Nabi surah-surah berkenaan. Dan malam ni kita tak mampu nak fokus kepada surah An-Najmu, kerana surah An-Najmu memberikan perhatian kepada kedudukan Al-Quran. Surah An-Najmu memberikan perhatian kepada malaikat yang membawa Al-Quran. Surah An-Najmu menggambarkan hentian terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit sebelum selangkah lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima salat fardu. Surah An-Najmu memberikan perhatian kepada bagaimana rupa paras malaikat Jibril yang dipertontonkan Allah, ya, dengan 600 sayap yang menunjukkan kepantasan dan kelajuan menakjubkan ketua kepada para malaikat di Sidratul Muntaha, satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha, di mana di situlah, ya, semua ilmu, ya, tentang Tuhan diketahui oleh makhluk. Adapun selepas daripada itu, ya, selepas daripada Sidratul Muntaha, kita tidak diberikan pengetahuan, sehingga kan malaikat Jibril pun tidak mampu lagi menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke selangkah yang seterusnya. Malam ini kita nak fokus kepada surah Al-Isra. Dan persoalannya adalah mengapakah suratul Isra dinamakan dengan Al-Isra? Kerana peristiwa Al-Isra hanya liputannya pada ayat yang pertama suratul Isra. Sedangkan surah ini bukan mengandungi satu ayat. Surah ini mempunyai jumlah ayat yang sama dengan surah Yusuf, iaitulah 111 ayat. Pasti ada sebab Allah Ta'ala menamakan surah ini surah Al-Isra, iaitulah bermaksud perjalanan di waktu malam. Ya. Maka dalam ilmu Al-Quran adalah sangat penting untuk kita tahu tema surah berkenaan. Dengan kefahaman tematik, dengan memahami maudhu' ataupun topik besar yang dapat diketahui dengan pengetahuan tentang nama surah, maka insya-Allah kita akan tahu serba sedikit apakah isu besar dalam surah Al-Isra, sehingga kan peristiwa Nabi SAW diperjalankan daripada Makkah ke Palestin, ya, Allah Ta'ala telah memberikan cerita tentang perjalanan ini pada ayat 1, tetapi falsafah daripada perjalanan ini ada lagi 100 ayat lebih. Seakan-akan perjalanan itu satu peristiwa sahaja, tetapi komentar Allah Ta'ala, pengajaran daripada Allah Ta'ala, ya, memerlukan satu surah, ya, yang mempunyai panjangnya 100 ayat lebih. Subhanallah. Jadi agaknya bagaimana cara Allah Ta'ala mengupas peristiwa berkenaan? Ya, kita boleh mengetahui ibrah peristiwa Al-Isra dengan membaca karya-karya sirah. Alhamdulillah, ya, tidak sulit untuk kita para pelajar memperolehi karya-karya sirah. Sebagai contoh, para ulama membahaskan kenapa Nabi dibelah dadanya, ya, kenapa Allah Ta'ala hadirkan Buraq,
kenapa Nabi tidak mengajak teman, ya, kenapa Nabi disambut ya oleh para anbiya, kenapa Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dalam keadaan yusalli, dalam keadaan salat, kenapa Nabi mengimamkan para anbiya, kenapa Nabi memilih susu dan tidak arak, kenapa Nabi menambak burak. Semua ini dibahaskan dalam kitab-kitab sirah yang sangat baik. Baki lagi malam ni, kita ambil masa yang sangat sedikit tetapi mencabar, ya, untuk mengurus masa yang singkat, lebih kurang 1 jam daripada sekarang. Saya mendoakan para pelajar semua, siswa-siswi, juga tuan-puan semua, adalah sedikit pengetahuan tentang apa yang dibuat liputan oleh surah Al-Isra. Apakah yang menyebabkan Allah turunkan 111 ayat bagi komentar peristiwa perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Agaknya apa isu besar yang menyebabkan 100 ayat lebih digunakan oleh Allah Ta'ala untuk mengupas peristiwa berkenaan. Sebelum kita pergi kepada apakah makna Al-Isra dan apa cerita pada ayat yang menyebut nama surah, iaitulah ayat yang pertama, ada baiknya saya kongsikan kepada anda beberapa pengetahuan asas tentang surah Al-Isra. Ya, iaitulah surah ini di antara surah Al-Musabbihat. Ya, anda akan mendapati di dalam Al-Quran, surah ini merupakan surah yang pertama, ya, yang bermula dengan Subhana. Manakala selepas surah ini ada lagi 6 surah yang bermula dengan Sabbaha lillah, Yusabbihu lillah, Sabbih isma rabbikal a'la. Berapa jumlah kesemua surah-surah yang bermula dengan tasbih? Ada 7 surah. Para ulama ada membuat kajian tentang signifikan ataupun hikmah susunan, ya, surah-surah tasbih ini. Ya, saya ada paparkan nota tapi tak muncul ya Ustaz. Keluar tak? Ada tu Ustaz. Baru keluar dekat Facebook. Lambat betul delay dia tu. Okey. Jadi poin nombor 1 kita nak kutip malam ini adalah di dalam Al-Quran bukanlah kebetulan Allah Ta'ala mendatangkan di dalamnya 7 surah yang bermula dengan tasbih, dan ketujuh-tujuh surah ini ketuanya berada pada juzuk 15 di pertengahan Al-Quran, iaitulah suratul Isra. Di antara kajian para ulama, ya, yang menyatakan, ya, surah-surah Al-Musabbihat ini adalah, ya, surah-surah yang berkaitan dengan peperangan. Ya, kita boleh lihat surah Al-Hadid, kita boleh lihat surah As-Saff, ya. Maka perkataan Subhana pada ayat yang pertama suratul Isra, Maha suci Dia yang memperjalankan hamba-Nya pada malam hari. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Subhana? Maha suci Allah. Apa makna maha suci Allah? Kita akan mendapati konteks, ya, ataupun sebab-sebab turunnya surah Subhana ini adalah kerana tekanan yang sangat dahsyat dihadapi oleh Nabi SAW. Nabi kehilangan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Insan tempat Nabi meluahkan isi hati dan perasaan dalam perjuangan. Nabi juga kehilangan pelindung utama khutbah-khutbah tazkirah-tazkirah Nabi di Makkah, iaitulah Abu Talib. Ia adalah satu musibah yang berlaku dalam selang masa yang sangat dekat, yang sangat memberikan kesan psikologi kepada Nabi kerana Nabi bukan malaikat, Nabi adalah manusia. Kehilangan Abu Talib memberikan peluang kepada Quraisy untuk memberikan pukulan paling sengit sehingga Nabi, ya, dibaling dengan najis
betapa mereka boleh melakukan sesuka hati kepada Nabi SAW. Lalu, kemuncak tentangan daripada orang-orang Makkah adalah menghalau Nabi keluar daripada Makkah, membatalkan kewarganegaraan Nabi sebagai penduduk Makkah. Bayangkan ya, keluarga sendiri seperti Abu Lahab. Bayangkan bagaimana ya penduduk dan kaum sendiri menghalau Nabi. Lalu Nabi pergi ke Taif mengharapkan adalah ya peluang untuk mendapat perlindungan di sana. Tetapi Taif 10 hari Nabi berdakwah di sana pada bulan Syawal. Kesudahannya adalah Nabi berdarah. Ya. Nabi mendapat tentangan yang lebih dahsyat di bumi Taif. Inilah 3 peristiwa yang sangat memedihkan Nabi SAW. Ini adalah musibah. Apabila berlaku sesuatu musibah dalam kehidupan anda kehilangan orang tersayang, anda kehilangan penghormatan daripada masyarakat, anda kehilangan belas kasihan daripada penduduk Taif, anda kehilangan apa yang selama ini anda miliki. Apa agaknya ucapan anda bila anda kehilangan sesuatu yang sangat anda mahukan? Barangkali kita akan menyebut, wahai Tuhan, adakah engkau telah meninggalkan aku? Kalau engkau bersama dengan aku, mengapa begini hina aku diperlakukan? Tuhan, bilakah kemenangan? Mengapa begitu bermaharajalela dan ganas tentangannya diberikan? Adakah berdarahnya aku di Taif menunjukkan agama ini akan menang? Tuan-tuan puan-puan sekalian, perasaan-perasaan begini menyebabkan surah ini diturunkan. Iaitulah surah ini bukan sekadar memberikan liputan tentang peristiwa Al-Isra' yang berlaku sejurus selepas penderitaan Nabi di Taif dan di Makkah, tetapi mengiktiraf kualiti Nabi SAW yang apabila kehilangan orang-orang tersayang dan kehilangan belas kasihan penduduk Taif, Nabi kekal meletakkan Tuhannya pada kedudukan yang terpuji. Walau musuh kelihatan bermaharajalela dan punya kuantiti yang besar, seakan-akan tidak boleh diatasi. Nabi mengekalkan pemikiran tasbih. Apakah itu pemikiran tasbih? Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Subhanak, subhanak. Tuhan, apa yang terjadi tidak sia-sia. Aku takkan berfikir dengan negatif apa yang terjadi, apa yang sudah disurat takdirkan olehmu. Aku akan move on dalam keadaan sabaha. Adakah anda tahu apa makna sibahah? Iaitulah berenang. Anda berada di atas permukaan, anda tidak mahu tenggelam ke dasar lautan, nanti lemas mati. Anda mengekalkan kedudukan anda di atas. Maka lahirlah perkataan tasbih, lahirnya perkataan subhana, bermakna saya meletakkan sifat Allah pada ketinggiannya, saya tidak akan biarkan kalimah Allah jatuh ke bawah. Artinya apa? Saya takkan berfikir negatif tentang Tuhan saya. Saya takkan nisbahkan sifat-sifat negatif yang hanya selayaknya diberikan kepada makhluk, kepada Tuhan saya yang maha sempurna. Allah Ta'ala ada sebab menyebabkan aku berdarah di Taif. Allah Ta'ala ada sebab menyebabkan aku kehilangan orang-orang tersayang. Aku takkan menyatakan protes, pemberontakan dalaman kepada Tuhan. Jadi, kerana Nabi berfikir begitu, Nabi mempunyai pemikiran untuk menyucikan Tuhan daripada sebarang kekurangan. Tuan-puan sekalian, kalau kita kaji surah-surah tasbih selepas suratul Isra', kita akan mendapati temanya kelihatan sama. Iaitulah bagaimana cara kamu berfikir bila di hadapanmu musuh lebih kuat. Kelihatan perancangan musuh mengatasi perancangan kamu. Waktu inilah pemikiran tasbih diperlukan. Apa dia? Anda tidak sekali-kali berkata rancana Allah ada kekurangan.
Allah tak mampu nak mengatasi musuh-musuhnya. Subhanallah. Ini makna subhanallah. Ini makna subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Anda merebahkan kepala anda ke tanah, lalu anda melafazkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan arti kata, aku takkan boleh tahu bagaimana sempurnanya rencana Allah ke atas musuhnya. Aku mungkin berkira-kira ini cara terbaik untuk Allah kalahkan musuhnya. Tetapi pasukan muslimin tidak pernah menduga angin akan diutuskan untuk musnahkan pasukan Ahzab. Yusuf alaihi salam tak pernah sangka akan datang kafilah selamatkan baginda dalam telaga. Yusuf tidak menyangka bagaimana mimpi Raja Mesir akan mengeluarkannya daripada penjara. Ibu Musa tidak pernah menyangka cara untuk selamatkan bayinya adalah dengan meletakkan di atas sungai Nil. Nabi Ayub tidak pernah menyangka cara untuk keluar daripada kesakitan ini adalah dengan menghentakkan kakinya di hadapan satu tanah di hadapan rumahnya. Maryam tidak pernah menyangka bayi itu akan berkata-kata bagi pihaknya. Para anbiya bertawakal kepada Allah. Kita tak boleh mengatasi musuh kita, tetapi Allah ada cara yang tidak boleh difikirkan dengan logik akal kita. Mungkin orang-orang yang tidak bertasbih akan berkata, La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Kita tak mampu nak berdepan dengan Jalut. Jumlah mereka terlalu besar. Tetapi sabbih isma rabbikal a'la. Yang mana surah terakhir Al-Musabbihat berkenaan, ya, berakhir dengan Allah Ta'ala mengumumkan Suhufi Ibrahim wa Musa. Walau hebat pemimpin-pemimpin kafir Makkah ketika surah Al-A'la diturunkan, mereka tidak akan boleh menghalang cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu an yutimma nurahu. Allah Ta'ala akan sempurnakan cahaya suhuf Ibrahim di Makkah dan suhuf Musa di Madinah. Sebab itulah bila pasukan Islam menang pada tahun 8 Hijrah ke atas Makkah, Allah Ta'ala mengingatkan mereka untuk kekalkan bertasbih. Kerana ada musuh baru akan datang, hawa nafsu kekuasaan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi perkara pertama kita belajar malam ini adalah hikmah. Allah memulakan surah ini dengan tasbih kerana jangan sangka Zionis, Yahudi, Bani Israel yang menjajah Palestin waktu ini, mereka terlalu kuat sampai sulit untuk dikalahkan. Bacalah surah Al-Hasyr. Satu lagi surah Al-Musabbihat yang membongkarkan ketakutan mereka kepada pasukan Nabi SAW. Ya, jadi tuan-puan, subhana ni dia ada konteks, dia ada cerita belakang tu. Ceritanya adalah cerita kehilangan nikmat. Tetapi kehilangan nikmat itu tidak menyebabkan SAW menyandarkan kepada Tuhan sifat-sifat lemah. Jauh Allah Ta'ala daripada kekurangan-kekurangan ketika musuh bermaharajalela. Ini nombor satu. Ya, juga telah kita jelaskan surah-surah tasbih selepas subhana di dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua, kita nak belajar satu perkara, ya, tentang mengapa Nabi SAW membaca surah ini sebelum tidur. Ini merupakan hadis yang sahih. Ya, Nabi SAW tidak tidur melainkan membaca surah Az-Zumar dan surah Bani Israel. Iaitulah satu nama lain kepada surah Al-Isra. Tuan-puan sekalian, kita tahu ya, Nabi SAW tidak tidur melainkan dengan surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Tetapi hari ini barangkali baru kita tahu bahawasanya Nabi juga membaca surah Al-Isra sebelum tidur. Agak-agaknya lah, mengapakah Nabi memilih surah ini? Wallahu alam, kita tidak ketahui
Nabi tidak memberikan penjelasan. Tetapi apa yang kelihatan daripada surah Al-Isra', ya, tema surah Al-Isra' yang dibangunkan oleh para ulama tafsir, ia adalah berita gembira. Tema surah Al-Isra' adalah kegelapan malam, Tuhan akan datangkan cahaya untuk membantu kamu mendapat berita gembira sampai ke destinasi insya-Allah. Menarik ya? Surah Al-Isra' bermula dengan Subhana dan berakhir dengan wa qulil hamdulillah. Kita pun memulakan perjalanan dengan Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, kan? Bila kita nak mulakan perjalanan, kita membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Dan bila kita sampai, kita baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itulah doa ahli syurga yang dirakamkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf. Mereka selamat sampai ke syurga. Maknanya bertolak dengan Subhanallah dan berakhir perjalanan selamat sampai dengan Alhamdulillah. Ini menunjukkan surah ini adalah sebuah perjalanan menuju kepada kemenangan. Suratul Isra', nama surah ini adalah perjalanan malam. Ya, perjalanan malam artinya apa? Perjalanan yang penuh dengan risiko. Kerana pergerakan anda di waktu malam dalam keadaan ada banyak bahaya. Tetapi terima kasih Allah mendatangkan Jibril. Terima kasih Allah mendatangkan Burak. Terima kasih Allah kerana membelah dada Nabi dan menyucikan dengan air Zam-Zam. Maka dengan 3 peristiwa berkenaan, Nabi diperjalankan. Bukan Nabi berjalan. Nabi diperjalankan oleh zat yang menguasai petala langit dan bumi. Nabi takkan boleh selamat sampai kerana malam itu malam penuh kegelapan. Tetapi dengan campur tangan Allah Ta'ala, Asra, ya, perkataan Asra menunjukkan ada zat, ada yang maha berkuasa menyebabkan Nabi berjaya sampai ke tempat yang diberkati. Lalu Nabi memperolehi berita gembira di Masjid Al-Aqsa. Maka surah ini kenapa dia tak keluar ya? Saya punya slide kat Facebook tu, ya. Tak apalah. Yang penting tuan-puan boleh dengar ya, insya-Allah. Maka fahamlah kita tema utama suratul Isra' adalah perjalanan menuju ke destinasi yang Allah berikan barakah. Sebab itulah ya Allah Ta'ala menyebut Al-Masjid Al-Aqsa alladhi barakna haulah. Kerana ia adalah tempat yang diberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka apabila kita lihat nama surah ini Al-Isra', maka barangkali antara sebab Nabi SAW seringkali membaca surah ini sebelum tidur, kerana di dalamnya ada berita yang menggembirakan Nabi SAW buat umatnya. Umatnya akan sampai ke Baitul Maqdis sebagaimana baginda sampai. Dan menariknya, ketika kita membicarakan suratul Isra' sekarang, apa sedang berlaku kepada Ardul Mi'raj? Seakan-akan Allah Ta'ala tahu masa depan. Kerana Allah Ta'ala tahu masa depan bumi yang Rasulullah pijak, iaitulah bumi Masjid Al-Aqsa, bumi Syam, bumi Palestin. Kerana Allah tahu masa depan, maka Allah menjadikan malam itu Nabi kena singgah Masjid Al-Aqsa. Dan satu surah kena turun memberikan komentar tentang peristiwa berkenaan. Satu program diatur di mana tidak boleh terus naik ke langit. Mesti berhenti di Masjid Al-Aqsa. Dan bila Rasulullah berhenti di Masjid Al-Aqsa,
maka satu surah telah disediakan oleh Allah memberikan perhatian kepada falsafah pendaratan Nabi di Masjid Al-Aqsa. Dan barangkali Nabi membaca surah ini kerana di dalamnya ada cerita tentang umat Nabi akan sampai ke Masjid Al-Aqsa ketika waktu ini. Sebahagian besar daripada Palestin yang diberkati telah dicemari oleh Bani Israel yang ulu, yang sombong dan fasad dan melakukan kerosakan. Tuan-puan sekalian, Suratul Isra bukan sekadar ayat pertamanya menceritakan tentang Nabi selamat sampai, tetapi muka surat yang pertama surah ini, ayat 7 surah ini, menceritakan akan datang satu zaman, di akhir zaman, pasukan muslimin akan diberikan Allah kekuatan untuk sampai ke Masjid Al-Aqsa dan mengembalikan kebaikan dan keberkatannya. Ia bukan hanya cerita tentang Nabi SAW berjaya sampai dengan kekuatan daripada Allah, tetapi dengan kekuatan daripada Allah yang sama, kaum muslimin di akhir zaman akan memperolehi tanah suci yang ketiga, Baitul Maqdis yang diberkati. Allah Ta'ala tahu masa depan. Dia tahu akan datang satu keadaan di mana Bani Israel akan melakukan kerosakan kali kedua. Mereka akan mempunyai harta dan anak pinak serta pendokong yang sangat kuat. Diceritakan oleh Allah Ta'ala pada ayat yang ke-6, Suratul Isra. Allah berikan kepada mereka kelebihan harta. Allah berikan kepada mereka kelebihan anak pinak yang ramai. Allah berikan kepada mereka kelebihan nafira. Allah Ta'ala beri kepada mereka kelebihan di mana sokongan dunia kepada negara haram berkenaan. Tetapi surah ini memberikan berita gembira dari masa depan. Allah Ta'ala mengumumkan pada ayat yang ke-7 di mana kaum muslimin akan dapat masuk Al-Masjid Al-Aqsa sebagaimana Nabi masuk. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Mereka akan memasuki masjid sebagaimana telah masuk generasi sahabat yang dididik oleh Nabi pembebas yang pertama Masjid Al-Aqsa, iaitulah Umar Al-Khattab. Dan mereka akan memusnahkan segala bangunan-bangunan tinggi yang telah dibina oleh negara ini, negara haram ini. Jadi di dalamnya ada berita gembira. Dan kalau anda perhatikan, Suratul Isra ini disusun oleh Allah sebelum surah Al-Kahfi yang kita baca malam ini dan sebelum surah Maryam, bukanlah kebetulan. Kerana surah Al-Kahfi selepas surah Al-Isra serta surah Maryam selepas surah Al-Kahfi merupakan surah-surah yang memaparkan berita gembira dari masa depan. Tiga surah ini Allah Ta'ala susun berdekatan, berjiran, kerana para ulama mendapati tema ketiga-tiga surah ini adalah berita gembira tentang masa depan. Kalau suratul Isra telah kita jelas apakah berita gembiranya, iaitulah tanah yang Nabi pijak pada malam Mi'raj. Tanah yang menyaksikan Rasulullah mengimamkan ruh 124,000 para anbiya. 2 rakaat. Nabi menambak burak dan kemudian mengimamkan para rasul, dan bayangkan insan-insan yang Nabi telah kenal menerusi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril. Malam tu Nabi dapat melihat wajah Nuh alaihi salam, wajah Ayyub alaihi salam, wajah Yunus alaihi salam, Ismail yang nyaris dikorbankan. Saya tak boleh bayangkan tuan-tuan perasaan Nabi
Allah Ta'ala bagi Nabi boleh kenal Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala bagi Nabi boleh nampak ini roh dalam rupa paras Nabi Musa. Allah Ta'ala bagi nampak Nabi Isa ibnu Maryam dan Yahya. Apa perasaan Nabi malam itu? Nabi bukan disambut sahaja. Nabi menjadi imam. Nabi dinaikkan darjat sebagai pemimpin para rasul. Khatim an-Nabiyyin, Sayyid al-Mursalin. Maka umat Islam mesti bersedia untuk menjadi imam yang baru kepada penduduk dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Suratul Isra memaparkan kaum muslimin mesti membuat persiapan untuk meneruskan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian mesti bersedia untuk pimpin dunia. Dan semua persiapan pelan bertindak itu disebutkan selepas muka surat yang pertama, suratul Isra. Allah Ta'ala mengeluarkan pelan bertindak untuk kalian menjadi khalifah yang memimpin dunia dari tanah Palestin yang diberikan keberkatan. Kerana Rasul bila sampai bukan hanya berjabat tangan dan berpelukan, ya, melihat para anbiya, tetapi acara yang paling penting malam itu adalah menjadi imam. Nabi menjadi imam, ia bukan sekadar simbolik. Ia adalah berita gembira kaum muslimin akan jadi imam di akhir zaman. Dan orang yang berlagak mahu jadi imam tetapi sebenarnya menyebarkan kerosakan. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira, ayat 4. Mereka akan dilucutkan daripada memimpin dunia kerana tabiat perosak. Allah tak akan biarkan mereka bermaharaja lela. Tunggu rencana Allah subhanahu. Sabbaha lillah, yusabbihu lillah, sabbih isma rabbikal a'la. Kau tunggu rencana Allah yang maha sempurna. Ya, memang tertekan dengan konspirasi di sana sini dilakukan oleh, ya, gerakan-gerakan Yahudi Zionis, tetapi kita bukan orang yang pertama menjadi mangsa konspirasi. Pemikiran, konspirasi perundangan, konspirasi pemakanan, konspirasi kesihatan. Tetapi Yusuf alaihi salam, ya, yang juga surahnya 111 ayat, ketika dihumban ke dalam telaga, baginda tidak pernah ia berkata, Tuhan meninggalkan saya. Konspirasi musuh-musuh saya telah berjaya mengatasi saya. Tidak. Pemikiran Yusuf alaihi salam adalah pemikiran subhana. Pemikiran jauh Allah Ta'ala daripada kelemahan. Jauh Allah Ta'ala daripada ketidakmampuan mengatasi musuh. Dan lihat, insan yang dihumban ke dalam telaga, yang dipandang hina, akhirnya menjadi penguasa dunia dan menjadi khalifah di Mesir. Menyebarkan kebaikan dan keberkatan kepada penduduk Mesir, dirakamkan di dalam surah Yusuf. Begitulah juga roda kehidupan umat Islam. Waktu ini barangkali kita dalam telaga. Yahudi mengatasi kita barangkali dalam segenap sudut. Kita barangkali dalam penjara seperti Yusuf. Tetapi tunggulah rencana Allah yang Yusuf alaihi salam pun tak jangka. Dia nak keluar, Allah tak bagi. Allah yang keluarkan baginda dengan cara yang sangat ajaib. Iaitulah tentera Allah yang bernama mimpi. Jadi tuan-puan sekalian, suratul Isra' Nabi tidak tinggal kerana Nabi nakkan mood kegembiraan. Dan suratul Isra' Allah Ta'ala susun sebelum Al-Kahfi dan Maryam yang juga bertemakan berita gembira.
maka satu perkara kita kena belajar, berhenti menyebut kehebatan musuh, berhenti mengatakan konspirasi Yahudi sedang mengatasi, melainkan anda hendaklah berkata rencana Allah akan mengatasi rencana musuh-musuhnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, Allah Ta'ala akan mengatasi rencana-rencana musuh dengan cara yang kamu takkan boleh fikir bagaimana Allah akan memenangkan kamu. Yusuf tidak menyangka kafilah daripada Mesir akan singgah. Sebagaimana itulah juga penduduk Makkah tidak menyangka Allah mendatangkan ababil untuk menyelamatkan Makkah. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak pernah terlintas Allah Ta'ala akan selamatkan baginda di dalam api dengan api itu menjadi sejuk dan damai. Anda takkan boleh berteka-teki bagaimana cara Allah kaifa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Anda takkan tahu bagaimana cara Allah Ta'ala bekerja. Para sahabat tidak menduga perang Badar akan turunnya para malaikat. 313 bagaimana boleh mengatasi 1,000. Jadi kita sujudkan fikiran kita kepada cara Allah akan beri kemenangan. Kau takkan boleh untuk mengetahui perkara gaib. Yang boleh engkau lakukan adalah menggunakan akalmu sebelum sujud dan tawakal untuk berikhtiar, membina kekuatan. Suratul Isra tidak sepatutnya menyebabkan kita jadi mak jenin yang angan-angan kerana Islam akan menang di Palestin. Kita kena baca sampai habis. Karena surah ini mengemukakan 12 wasiat yang perlu dilakukan dari dalam rumah sampailah kepada kenegaraan. Allah Ta'ala berbicara tentang pelan bertindak daripada dalam rumah, apa patut saya cakap pada ibu bapa saya. Allah Ta'ala sebut, jangan berkata uffin kepada ibu bapa, sehinggalah kepada anda sebagai pemimpin negara, jangan berjalan sombong. Allah Ta'ala kemukakan 12 wasiat. Daripada ayat yang ke-23 sehinggalah kepada ayat 38. Inilah muka surat yang ketiga dan muka surat yang keempat. Suratul Isra. Anda mahu berjaya, anda mahu berita gembira, jangan goyang kaki. Anda perlu melakukan yang pertama sekali, jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, jangan menyebut perkataan yang mengguriskan hati perasaan ibu bapa. Bahkan berdoalah kepada mereka dengan doa, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan berbuat baiklah kepada mereka. Nombor 3, hendaklah membantu kaum kerabat yang ditimpa musibah kemiskinan, kelaparan, kebuluran. Dan jangan sekali-kali membazirkan makanan kerana orang-orang itu tadi memerlukan makananmu yang dibazirkan. Yang keempat, jangan kamu menjadi orang yang bakhil. Tidak melakukan infak, wakaf dan zakat. Jangan pula boros berbelanja dan boros berinfak. Sehingga infakmu mendatangkan kemudaratan kepada hartamu. Jangan pula membunuh anak kerana takutkan rezeki Tuhan. Jangan bunuh potensi anak kerana kemiskinanmu. Jangan mendekati perzinaan. Jangan membunuh sesama kamu tanpa hak. Jangan mengambil harta anak yatim. Jangan curang dalam berniaga. Jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jangan berjalan dengan sombong. Ini cara untuk Allah Ta'ala berikan berita gembira. You need to do something. Sebagaimana sallallahu alaihi wasallam yang mengikat Burak. Kenapa Nabi ikat Burak? Adakah Burak tu akan lari? Kalau lari sudah ketentuan Allah. Kalau ada di sini sudah ketentuan Allah. Jangan mudah berkata ketentuan Allah, ketentuan Allah. Sedangkan kamu tidak berusaha ke arah ketentuan itu berlaku.
Nabi mengikat Burak sebagai ikhtiar agar makhluk yang paling berharga ini tidak hilang. Dan agar kemenangan tidak hilang, lakukanlah pelan bertindak ini. Suratul Isra juga mengumumkan pelan bertindak dengan perkataan Al-Quran paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran di dalam suratul Isra. Allah Ta'ala mengumumkan sebanyak 11 kalimah Al-Quran di dalam suratul Al-Isra, dan 3 daripada 11 berkenaan Allah Ta'ala mengumumkan inna hadzal Quran. Allah menyebut hadza ismu al-isyarah lil qarib. Depan kamu tu Al-Quran, kamu tak baca? Maka cara untuk Allah bantu kita menang ke atas Yahudi Zionis adalah dengan mengembalikan ilmu kepada Al-Quran. Mengembalikan bekalan menghadapi musuh kepada Al-Quran. Tetapi kembali kepada Al-Quran itu apa maksudnya? Apa maksud kembali kepada Al-Quran? Allah Ta'ala sebut bagaimana di penghujung surah Al-Isra, kesan Al-Quran adalah melahirkan orang-orang yang menangis. Ini makna kembali kepada Al-Quran. Adakah kita menangis dengan Al-Quran? Ayat 109, ayat Sajadah. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ingat, Allah Ta'ala menjadikan penghujung perjalanan Isra dan Mi'raj adalah salat. Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi nampak Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, Nabi Ibrahim salat. Bukan Nabi sampai, para anbiya ni minta autograf daripada sallallahu alaihi wasallam. Para nabi tidak pun menunjukkan suasana nak menyambut. Suasana menyambut di langit sana, marhaban. Para anbiya di langit pertama, Nabi Adam mengucapkan marhaban. Langit yang kedua, Nabi Isa dan Yahya marhaban. Langit ketiga, Yusuf marhaban. Langit yang keempat, Idris marhaban. Langit yang kelima, Harun marhaban. Langit yang keenam, Musa marhaban. Dan Musa lah yang paling banyak marhaban kepada sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Suasana sambut ke atas. Tetapi di Masjidil Aqsa, Nabi bertemu para anbiya yang besar-besar, yang ulil azmi dalam keadaan salat. Hentian terakhir Al-Isra di Masjidil Aqsa yang dibina oleh Nabi Ibrahim 40 tahun selepas pembinaan Baitullah Al-Haram adalah Nabi Ibrahim sedang salat. Penghujung perjalanan Nabi Mi'raj di langit yang ketujuh juga Nabi Ibrahim alaihi salam, dan selepasnya Nabi menerima salat. Soalnya, apa yang kita faham dengan Allah anugerahkan salat? Kalau bukan dengan ayat 109, menangis dengan Al-Quran. Memahami Al-Quran sampai menangis. Sebab itulah nilai yang paling penting dalam salat. Bukanlah semata-mata seseorang itu memelihara rukun-rukunnya sahaja. Bukanlah seseorang itu hanya memelihara aspek zahir semata-mata, tetapi aspek hati. Allah sebut perkataan khusyuk pada ayat 109. Allah sebut orang yang menangis kerana diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka tersungkur jatuh menangis. Hati yang mudah menangis dengan Al-Quran inilah pembebas Baitul Maqdis. Orang yang menangis dengan Al-Quran inilah anak didik Nabi SAW, Umar Al-Khattab, yang menangis dengan surah Taha. Nabi sendiri menangis dengan surah An-Nisa. Maka orang yang Allah Ta'ala nak bawa pergi ke Baitul Maqdis kena ada kualiti ni. Jangan ada kualiti himar. Esok hari Jumaat, buka surah Al-Jumu'ah, siapakah himar di sisi Allah? Mereka punya penguasaan yang mendalam tentang Alkitab.
tetapi hati mereka tidak melakukan tadabbur. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menyebut di dalam suratul Isra' satu perkataan yang sepatutnya kita beri perhatian ke arah melahirkan khusyuk dalam salat. Iaitulah ayat 82. Al-Quran itu hendaklah dilihat sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran memberikan penawar kepada kesakitan dalam hati. Boleh menang ke perjuangan kita ni? Boleh menang ke perjuangan kita ni? Orang-orang beriman, bila mendengar ayat-ayat Allah tentang kemenangan pasti datang, ia memberikan kekuatan. Bagaimana nak menjadikan Al-Quran itu benar-benar memberikan kekuatan? Perhatikan pula pada ayat 78. Al-Quran yang dibacakan pada salat fardu subuh. Bagaimana umat Islam nak membebaskan Baitul Maqdis kalau solat subuh tidak diberikan perhatian? Sebab itu ada hikmah Isa ibnu Maryam turun ke bumi pada waktu subuh. Di Masjid Baida, Menaratul Baida, Menara Putih di Dimashq pada waktu subuh. Seakan-akan sindiran kepada yang bersemangat nak membebaskan Baitul Maqdis tapi subuhnya gajah. Allah Ta'ala menyebut tentang 5 fardu salat. Terima kasih Nabi Musa alaihi salam kerana menjadi mentor Nabi pada malam Mi'raj. Memberikan nasihat kepada sallallahu alaihi wasallam, jarabtu bani Israel. Aku dah ada pengalaman dengan syariat yang membebankan ini. Pulanglah kepada Tuhanmu, mohonlah keringanan daripada 50 fardu solat, setengah jam sekali. Dalam 24 jam hidup kita, setengah jam sekali kena solat. Telah menjadi 5 fardu solat. 5 fardu solat pun culas manusia ini. 5 fardu solat pun kita culas. Yang paling kita culas adalah yang diumumkan Al-Quran, iaitulah fardu subuh. Sedangkan Allah Ta'ala kata malaikat menyaksikan siapa yang menunaikan solat fardu subuh dan membacakan Al-Quran dengan jahar sebagai imam. Bagaimana nak menang ke atas musuh yang lebih ramai kalau tidak dengan bantuan malaikat? Malaikat tak kenal. Siapa yang bangun subuh ni kita nak tolong ni? Perang Badar, malaikat tolong. Perang Khandak, Junud dalam Tarauha, malaikat tolong. Tiba-tiba untuk mengatasi Yahudi, kita tidak melihat kepentingan kita dikenali malaikat. Masyhur dan tafsir menyatakan para malaikat menyaksikan siapa yang berbaris untuk menunaikan fardu subuh. Nabi nak sampai ke Masjid Al-Aqsa perlu malaikat. Perlu malaikat escort. Dada Nabi dibelah bukan oleh sesiapa, malaikat. Dan malaikat Jibril membantu Nabi selamat sampai. Anda tak boleh menang ke atas musuh yang lebih ramai kalau tidak ada junud dalam Tarauha. Kena perlu malaikat. Tetapi malaikat takkan turun kalau tidak dengan izin Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Hanya dengan izin Allah malaikat akan diturunkan musawwimin, lengkap beruniform, lengkap bersenjata. Untuk menghadirkan bantuan malaikat, mohon bantuan daripada Allah dengan cara memelihara fardu solat yang 5 yang diumumkan pada ayat 78 suratul Isra' dengan Allah mengakhiri ayat 78 penekanan, penegasan kepada fardu subuh. Dan kalau kita sudah pelihara fardu subuh, naiklah ke makam yang satu lagi, maqaman mahmudan, naiklah ke satu makam lagi, iaitulah tahajud. Suratul Isra' satu-satunya surah yang mengumumkan tahajud di dalam Al-Quran. Ia ternyata senjata. Ya, orang semua mati, tidur, kita bangun. Ini menunjukkan dia ini ada kehidupan ketika orang lain kematian. Dia meyakini Tuhan Maha Hidup dan ini waktu barakah untuk berdoa kepada Tuhan agar beri kami kekuatan. Bangun. Dan
Allah Ta'ala mendidik kita waktu tahajud. Apa doa patut lafaz? Doa yang menunjukkan pemikiran tasbih walaupun ditekan habis-habisan oleh pemimpin-pemimpin Makkah. Iaitulah ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Tuhan, masukkanlah aku ke Madinah. Masukkanlah aku ke tempat baru dengan kemasukan yang membawa panji kebenaran. Dan keluarkanlah aku daripada Makkah dengan juga membawa kebenaran. Dan kelak nanti kau kembalikanlah aku ke Makkah dengan membawa kebenaran. Ini adalah doa agar Allah menterbalikkan keadaan. Kalahkanlah kebatilan, menangkanlah kebenaran. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Ayat 81 suratul Isra adalah laungan para sahabat semasa membuka Makkah, semasa memecahkan 360 berhala. Laqad ja'al haqqa wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Tuan-puan, itulah serba sedikit suratul Isra. Pelan kemenangan untuk mengambil alih semula tanah Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya simpulkan, ayat pertama surah ini memang peristiwa Isra' Nabi. Tetapi 110 ayat selepas itu adalah kamu. Jangan biarkan tanah Nabi pijak itu tidak lagi diberkati. Bersiap sedia untuk mengambil alih daripada bangsa perosak. Mereka punyai kelebihan. Sebagaimana pesanan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada pemimpin kaum muslimin waktu itu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kerajaan Islam Madinah menambah jumlah tentera, lalu Umar menulis sepucuk surat. Siapa Umar? Pembuka Baitul Maqdis. Beliau berkata, ya, aku tidak risau dengan kuantiti kamu yang sedikit. Yang aku risau adalah maksiat tentera kamu. Sesungguhnya musuh kita ada kelebihan ke atas kita. Kalau kita tidak ada kelebihan ke atas mereka, mereka akan mengalahkan kita. Apabila tenteramu melakukan maksiat, Tuhan akan memberikan kelebihan kepada musuh-musuh. Tetapi seandainya fa inna taqwallahi afdalul uddati 'alal adu wa aqwal makidata fil harbi fa inni amuruka wa man ma'aka bi taqwallah. Itu pesanan Umar Al-Khattab. Ini bukan soal kuantiti. Ini soal kualiti takwa kamu. Kerana takwalah, ya, kerana Al-Quran yang terasa dalam hati, yang menyebabkan air mata mengalir kerana takutkan Allah dan bukan takut Zionis. Takutkan Allah dan rindukan pembalasan yang baik. Ini akan melahirkan pembebas-pembebas Baitul Maqdis. Mereka yang disasarkan oleh suratul Isra'. Mudah-mudahan bila kita buat sambutan Al-Isra' wal Mi'raj, jangan pisahkan diri daripada mengambil Al-Quran secara menyeluruh, iaitulah suratul Isra' itu sendiri. Ya, kita kena baca fakta-fakta yang sahih tentang Isra' dan Mi'raj, tetapi jangan sampai kita lupa yang paling utama tentang peristiwa Isra', iaitulah komentar Al-Quran sendiri. Apa falsafah Nabi mendarat pada malam itu? Ia adalah cerita mengenai umat ini akan sampai. Apabila mereka memenuhi syarat-syarat untuk sampai, Allah Ta'ala akan buat mereka sampai. Ya, Allah Ta'ala tahu masa depan. Ya, maka Allah Ta'ala menggagaskan pelan bertindak untuk masa depan itu berlaku. Tiada perubahan pada janji Allah. Tuan-tuan akan lihat suratul Kahfi punya tema yang sama. Allah Ta'ala berbicara tentang masa depan. Apa dia masa depan? Ya, pemuda-pemuda Al-Kahfi bangun 300 tahun selepas mereka tidur dan mereka melihat masjid. Sesuatu yang mereka tidak pernah melihatnya sebelum mereka tidur. Masa
ditundukkan Allah kepada pemuda ini sehingga mereka merasakan tidur mereka hanya sehari lebih. Zulkarnain juga berita gembira dalam suratul Kahfi. Zulkarnain memberikan isyarat kepada kita, Ya'juj dan Ma'juj akan meruntuhkan temboknya. Dan waktu itu semakin dekatlah tanda-tanda kemenangan apabila makhluk perosak mula bermaharajalela. Pemikiran tasbih adalah Allah ada cara. Allah ada cara. Nabi Isa pun tidak boleh mengatasi Ya'juj dan Ma'juj. Yang mengatasi Ya'juj dan Ma'juj adalah doa Nabi Isa, Allah Ta'ala campur tangan direct untuk memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Surah Maryam juga cerita tentang berita gembira. Maryam, jangan bersuara, berpuasalah. Aku akan bercakap bagi pihakmu. Siapa dia? Bayi Isa ibnu Maryam. Dan bayi itu bila bercakap, dia bukan bercakap tentang masa sekarang. Perhatikan surah Maryam, bayi berkenan bercakap tentang masa depan. Belum berlaku, tetapi Allah beritahu masa depannya. Ingat, masa depan takkan ada perubahan. Allah Ta'ala telah menjadikan sunnah di alam ini adalah kebenaran akan mengatasi kebatilan. Soalnya, kita ni lah mesti bertanya, adakah saya sudah memetik pahala menjadikan diri ini menyumbang kepada dekatnya kemenangan itu. Jangan kita menjadi orang yang terlalu berangan-angan kemenangan Islam, tetapi 12 wasiat tadi ditinggalkan. Tahajud ditinggalkan. Solat fardu subuh ditinggalkan. Al-Quran sebagai syifa ditinggalkan. Al-Quran yang menyebabkan air mata menangis khusyuk ditinggalkan. Dan pada masa yang sama, kita tidak mahu jadi orang yang bekerja keras tetapi pemikirannya tidak optimis. Pemikirannya bukan pemikiran tasbih. Jadi kita adalah ummatan wasatan yang duduk di tengah-tengah antara dua pemikiran keterlaluan ini. Jadi wallahu alam, Al-Fadhil Ustaz Fauzi, saya rasa cukup 1 jam untuk kita buka ruang kepada interaksi, insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz dan semua yang mendengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak ucapkan kepada Ustaz Syahri Abdul Rahman atas penjelasan yang sangat menarik untuk kita ambil iktibar pada malam ini. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan lagi program kita pada malam ini dengan membuka beberapa soalan. Jadi saya mohon kepada sahabat-sahabat untuk sesiapa yang ada soalan boleh utarakan soalan tersebut. InsyaAllah kita akan bacakan soalan tersebut dan insyaAllah Ustaz Syahri Abdul Rahman akan cuba menjawabnya dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Baik Ustaz, Alhamdulillah kita mendapat soalan yang pertama. Soalan yang berbunyi, Ustaz, betul ke Nabi naik Mi'raj tanpa burak? Betul ke Nabi naik Mi'raj tanpa burak? Mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah. Sefaham saya, Ustaz betulkanlah ataupun asatizah betulkanlah. Nabi kekal menaiki dan mendaki langit dengan burak. Saya tak tahu tentang soalan ini, iaitulah dari sumber manakah yang menyatakan Nabi mendaki langit tanpa burak. Setakat yang saya fahamlah, saya mohon teguranlah daripada rakan-rakan yang mungkin dari kalangan anda adalah orang yang pernah belajar dan study. Macam mana Ustaz Fauzi? Sefaham saya, burak itu kekal berkhidmat kepada Nabi sehinggalah kepada Nabi mendaki langit. Atau mungkin saya salah kot Ustaz, saya pun tak tahu. Seperti mana yang Ustaz, begitulah. Maknanya daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW akan naik dengan burak. Tetapi ada juga soalan yang demikian yang jadikan kita pun jadi dilema.
seperti apa yang kita belajar memang Nabi naik dengan burak kan. Tapi itu isu dia. Kalau Nabi naik dengan Jibril, burak dah tak ada, kenapa tak pergi ke Masjidil Aqsa dengan Jibril je? Kan betul. Wallahu alam. Saya minta maaf, saya tak tahu apa jawapan dia, minta maaf banyak-banyak. Macam kenal yang tanya soalan ni rupanya. Katanya Nabi tambat burak di masjid Burak dan naik Mi'raj bersama Jibril. Tu daripada soalan Ustaz Aswandi Abid. Wallahu alam. Wallahu alam. Baik Ustaz, insya-Allah soalan seterusnya. Salam Ustaz, nak tanya berkenaan amalan-amalan tertentu seperti doa-doa dan puasa yang dikatakan bagi menyambut Isra' Mi'raj. Ustaz, soalan ni memang soalan hangat Ustaz. Setiap tahun dikeluarkan ni. Dimohon pencerahan Ustaz lah. InsyaAllah. Saya tak tahu apakah amalan-amalan khusus apabila malam Isra' Mi'raj. Malam Isra' Mi'raj pun ulama' khilaf. Mana mungkin kita boleh membuat amalan tertentu pada satu malam yang berlaku perbezaan pandangan. Yang kedua, bagi saya lah, ya, amalan yang terbaik adalah membuat kajian kepada surah Al-Isra'. Membaca, memahami dan mengeluarkan pengajaran-pengajaran untuk diamalkan dalam kehidupan. Pada pandangan saya, ya, saya merasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti gembira bila umatnya membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu, ya, adalah surah yang paling banyak menyebut Al-Quran, Suratul Isra'. Ini pandangan saya lah, ya. Terima kasih pada yang bertanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi insya-Allah seterusnya ada soalan lagi. Insya-Allah. Ustaz, saya ingin bertanya, kita diajar untuk maafkan dan lupakan kesalahan orang. Tapi bagaimana dengan sifat orang yang berjanji lalu tidak dipatuhi? Patutkah dimaafkan dan dilupakan atau patut diambil sebagai pengajaran supaya ia tidak berulang? Macam ni Ustaz. Kita diajar untuk memaafkan orang lain. Tapi nak jadikan maksudnya pengajaran kepada orang tu, macam ni yang perlu kita buat insya-Allah. Pertama, pada pandangan saya, terima kasih Cik Fatin Mazlan, ya. Pertama, buatlah baik tanpa mengharapkan pembalasan. Ya, maksudnya kita maafkan kerana Allah. Ya, kita berlapang dada dengan orang yang pernah melakukan kesalahan dengan kita tanpa mengharapkan, ya, pembalasan baik daripada dia. Kita maaf kerana Allah. Ya, sebagaimana di dalam surah An-Nur, di mana Abu Bakar As-Siddiq, ya, telah ditegur oleh Allah untuk jangan tidak lagi infak kepada Mistah, di antara sahabat Nabi, ya, yang telah dihukum dengan hukuman qadhaf kerana mulutnya antara menyebut yang tidak baik tentang Aisyah. Lalu Allah Ta'ala kata, adakah engkau tidak mahukan pengampunan daripada Allah dengan kembali membantu Mistah? Mistah sudah bertaubat. Jadi di situ kita belajar, kita maafkan seseorang itu bukan mengharapkan seseorang itu akan berubah macam kita nak. Sebab kalau kita harap begitu, kita akan kecewa di tengah jalan. Tetapi maafkan kerana ganjaran pengampunan daripada Allah kepada orang-orang wal-'afina 'anil nas. Orang-orang yang memaafkan ni ada ganjaran tau. So, maafkan tanpa syarat. Adapun yang kedua, orang yang berjanji tapi tak patuhi, sama juga, lakukanlah kerja-kerja tarbiyah dengan tidak menyangka hidayah di tangan anda. Saya sangat sarankan untuk banyakkan membaca surah Yusuf, kerana di situ ada kaedah Nabi Yusuf memperbetulkan karakter abang-abangnya yang berjanji tetapi tidak patuhi. Ya, ada karakter-karakter negatif, dan surah Yusuf memberitahu bagaimana seni halusnya tarbiyah Yusuf untuk mengubah orang. Kadang kita ni mulut laser, tegur direct, sakit hati sebab sentap sangat. Sedangkan cara yang digunakan Yusuf adalah cara yang sangat halus.
kerana dakwah ini memerlukan hikmah. Jadi inilah barangkali jawapan saya lah, Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan. Seterusnya soalan daripada Encik Muhammad Alif Mahari. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Kenapa dalam ayat pertama surah ini Allah hanya menyatakan Isra' dan tidak ada perkataan Mi'raj? Mohon penjelasan Ustaz. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Dia nak asra wal mi'raj agaknya Ustaz. Kenapa tidak ada? Untuk jawab soalan yang sangat baik ini, dia memerlukan kepada kita faham satu kaedah, iaitulah kaedah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Macam mana cara Allah memaparkan kisah di dalam Al-Quran. Kalau kita faham makna kisah, menurut ahli-ahli sejarah, maknanya akan bertumpuk di dalam satu bab cerita kronologi. Makanya, kalau mengambil pendekatan ahli-ahli sejarah, makhluk, maka terhimpun dalam satu surah itu segala yang bersangkut paut dengan Isra' dan Mi'raj. Itu cara yang digunakan oleh manusia. Dan Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala boleh menjadikan babak yang sama pada malam yang sama, tetapi ada banyak surah. Allah tidak satukan dalam satu surah. Sebagai contoh, Nabi Musa membaling tongkat. Kita akan dapati dalam surah Asy-Syu'ara ada babak Nabi Musa membaling tongkat. Dalam surah An-Namlu ada babak Nabi Musa membaling tongkat. Dalam surah Taha ada babak Nabi Musa membaling tongkat. Lalu kita pun garu kepala. Kalau dah babak tu sama, kenapa perlu diulang-ulang? Kenapa kena dipecah-pecahkan? Kenapa tidak disatukan? Sama juga Mi'raj. Kenapa dalam surah tu An-Najmu? Kenapa tidak disatukan dalam surah tu Al-Isra'? Kerana setiap surah ada tujuan yang khusus. Kemampuan memahami tema surah akan menyebabkan kita faham kenapa Allah susun cerita itu pada surah berkenaan. Sedangkan ada cerita yang berlaku pada hari yang sama tak masuk surah tu. Sebab makna surah ni adalah tembok benteng. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga yang dilindungi oleh raja, ya, dan raja ini sangat bijaksana untuk menyusun atur taman pertahanannya itu. Dalam bahasa mudahnya, ya, Suratul Isra' bertemakan Masjidil Aqsa. Apa-apa usaha ke arah membebaskan Masjidil Aqsa hendaklah merujuk Suratul Isra'. Adapun Mi'raj, objektifnya berbeza. Ada objektif yang sama. Linuriyahu min ayatina, dalam Mi'raj pun berlaku. Sebab itulah dalam suratul Najm, Allah Ta'ala juga menyebut di penghujung ayat Mi'raj dalam suratul Najm, ya, saya pun lupa. Yaksha sidrata ma yaksha afatumarunahu ala ma yara. Sekejap serujuk. Iaitulah Allah Ta'ala pun menyebut objektif yang sama, tetapi ada objektif yang berbeza. Objektif yang sama apa dia? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, surah An-Najm ayat 18. So dalam suratul Isra' linuriyahu min ayatina. Dalam surah An-Najm pun ada laqad ra'a min ayati rabbih. Tetapi ada perbezaan juga. Perbezaannya adalah Mi'raj adalah perjalanan ke langit untuk Nabi SAW menghargai kedatangan Al-Quran, penurunan Al-Quran. Daripada mana datang Al-Quran, laluan Al-Quran. Maka kita akan mendapati ulasan tentang Mi'raj, ya, dalam sudut pandang keagungan Al-Quran dan penyampai Al-Quran. Ditempatkanlah Allah kisah berkenaan dalam surah yang bertema sedemikian, iaitulah surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Ya, Allah Ta'ala bersumpah, ya, Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu. Allah Ta'ala menyebut tentang Jibril, ya, yang menurunkan Quran. Kemudian Allah Ta'ala menyebut Jibril disaksikan oleh Nabi,
di Sidratul Muntaha dalam jarak yang sangat dekat. Kemudian Allah menggambarkan apa yang Nabi lihat. Jadi kerana objektif yang berbeza, ya, Allah Ta'ala tempatkan dua babak yang dalam malam yang sama dalam dua surah berbeza. Ya. Tapi benda tu tak berlakulah dalam buku-buku sirah sebab kita pun tahu sirah ni dia punya sunan adalah kronologi. Benda sama letak dalam bab yang sama, Al-Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tersebut. Baik, insyaAllah Ustaz, kita ada lagi soalan daripada saudari An-Nurihan. Boleh Ustaz jelaskan kembali berkenaan perjumpaan Nabi SAW dengan para Nabi yang sedang solat? Saya keliru sedikit. Ketika itu, ketika turun atau macam mana? Ketika turun, Nabi tidak bertemu dengan mana-mana anbiya, ya, kecuali Nabi Musa sahaja untuk meringankan solat di langit yang ke-6. Kronologinya adalah Nabi tambat borak bila sampai di Masjidil Aqsa, ya, boleh baca hadis-hadis sahih yang sangat banyak. Ya, seingat saya lah. Ya, lepas Nabi tambat, Nabi menuju ke Masjidil Aqsa. Ya, dan ketika Nabi sampai, Nabi melihat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa sedang menunaikan salat. Kemudian Nabi masuk ke dalam masjid. Para anbiya sedang menanti. Lalu Nabi mengimamkan 2 rakaat. Selepas proses mengimamkan 2 rakaat, ya, Nabi mula menaiki borak semula. Dan sebelum menaiki borak, ya, Nabi ditawarkan dengan susu atau arak. Lalu Nabi memilih susu dan Jibril berkata, kamu memilih fitrah untuk umatmu. Ya, kemudian Nabi pun diperjalankan ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Nabi jumpa semula arwah para anbiya, iaitulah nabi-nabi tertentu. Kalau di Masjidil Aqsa seluruh para anbiya dan mursalin, tetapi di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, Nabi bertemu secara khusus. Nabi dipertemukan dengan khusus di langit-langit berkenaan dengan nabi-nabi tertentu. Ya, jangan kita gunakan logik. Sebab ini cerita alam barzah. Macam mana tadi dekat Masjidil Aqsa ramai-ramai termasuk Nabi Ibrahim, tiba-tiba dah langit ketujuh dah. Kita tak payah fikirlah benda tu. Yang penting itu yang terjadi. Iaitu Nabi dengan alam ghaib, alam barzah. Ya, yang Allah jadikan para anbiya, ya, diperlihatkan, linuriyahu, diperlihatkan. Bukan Nabi boleh melihat dengan mata Nabi, tetapi Allah buat mereka dapat dilihat Nabi dengan kuasa Allah. Ya Ustaz, itu sajalah daripada saya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi insyaAllah ada lagi Ustaz, ada beberapa soalan lagi Ustaz. Boleh Ustaz lagi? Ya, InsyaAllah. Boleh. Daripada Ilya Zaki. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hikmah Nabi Muhammad SAW berjumpa Nabi tertentu pada setiap lapisan langit pertama sehingga langit ketujuh? Terima kasih Ustaz. Saya tak tahu apakah hikmah Allah Ta'ala letak para anbiya dengan makam-makam tertentu. Kita tak tahu jawapan penjelasan. Ya, Nabi tidak pernah sebut kenapa Nabi Adam langit pertama, kenapa Ibrahim langit ketujuh. Namun adalah, ya, usaha-usaha untuk merasionalkan munasabah berkenaan ataupun signifikan berkenaan. Ya, antara yang pernah saya baca, ya, saya terlupa apakah kitabnya, ya, ia menunjukkan kesempurnaan seorang insan. Okey, 7 nabi itu adalah menunjukkan manusia yang sempurna di sisi Tuhan. Okey, dia ada 7 proses. Wallahu alam, tak tahu betul ke tidak, tetapi ini pandangan, ini takwil. Sempurnanya manusia sudah pasti yang pertama daripada, ya, unsur tanah. Manusia diciptakan daripada tanah, bukan daripada api, bukan daripada cahaya. Iaitulah Nabi Adam di langit yang pertama, kerana Adam alaihissalam itu daripada tanah. Tetapi tanah saja tidak cukup sempurnanya manusia bila ditiupkan ar-ruh. Maka Isa ibnu Maryam, ya, di langit yang kedua, kerana baginda mewakili tiupan ruh dalam rahim Maryam. Dengan cara yang sangat ajaib, Yahya ditiupkan ruh, isteri Nabi Zakaria,
dengan cara yang sangat ajaib, tiba-tiba mengandung. Ya. Dan baginda Nabi Isa pun boleh dengan izin Allah meniupkan ruh kepada burung daripada tanah liat. Dan baginda dengan izin Allah boleh menyebabkan mayat mati hidup balik. Semuanya bertemakan ruh. So tanah bergabung dengan ruh, itu adalah unsur kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan ahsani taqwim adalah bukan sekadar kepada tanah dan ruh, tetapi kepada tubuh itu sendiri. Ya, dan akhlak itu sendiri. Maka nombor 3 adalah Yusuf alaihi salam, yang tubuhnya sangat sempurna, wajahnya sangat sempurna, akhlaknya sangat sempurna. Tetapi ya, akhlak sahaja, tubuh saja tidak memadai, hendaklah seseorang itu mempunyai hikmah. Ya, dia tidak boleh sekadar seseorang yang cantik, tetapi mesti jadi orang yang berhikmah, tidak mudah gopoh-gapah dan tergesa-gesa membuat kesimpulan. Dan tokohnya adalah di langit yang keempat, Harun alaihi salam. Tetapi hikmah sahaja tetapi tidak berani, berhikmah tapi tidak keras, tidak lantang bila benda mungkar terjadi, maka Musa pun datang pada langit yang kelima. Sekejap. Musa langit ke-6. Harun langit kelima. Betul kesusahan saya tadi. Idris, saya terlupa Idris. Idris alaihi salam adalah dikatakan wallahu alam, ya, simbolik kepada ilmu. Sempurna tubuh macam Nabi Yusuf memerlukan kepada, ya, kecintaan kepada dirasah Idris, kepada ilmu dan pena. Maka nombor 4 adalah Nabi Idris. Tetapi ilmu banyak tidak cukup kalau tidak berhikmah, maka Nabi Harun. Hikmah saja tidak berani membawa perubahan, tidak berani mengambil risiko, ya, maka Nabi Musa pun muncul. Tetapi di akhirnya, ya, Allah Ta'ala mengajar tokoh yang paling baik adalah manusia yang membina generasi, Ibrahim alaihissalam. Daripada keturunannya lah lahirnya Bani Israel dan Bani Ismail. So, nafi'un, ya, manusia yang bermanfaat pada dirinya, wa nafi'an lil ghair. Orang kata apa? Orang yang baik dan memberikan manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Itu pandangan-pandangan ulama, ya. Subhanallah, masya-Allah Ustaz, alhamdulillah. Jawapan yang sangat menarik Ustaz. Yang saya rasa pun saya pun tak pernah dengar tu benda tu sebenarnya. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz, kita akan ada lagi beberapa soalan. Seterusnya soalan daripada Puan Nur Hazlina Sulaiman. Assalamualaikum Ustaz. Semasa peristiwa ini, adakah Baitul Maqdis di bawah kekuasaan Romawi? Maknanya peristiwa Isra Mi'raj ini, adakah Baitul Maqdis di bawah Romawi? Mohon penjelasan Ustaz. Wallahu alam, saya pun tak sempat nak kaji sejarah ketika peristiwa ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Ya, seingat saya ya, ia di bawah penjajahan ataupun di bawah empire Romawi dengan autonomi khusus lah, ya, diberikan kepada negara Palestin berkenaan, ya. Tetapi pemerintah besarnya adalah Byzantine ataupun Romawi. Tetapi malam tu menunjukkan hebat macam mana pun komando-komando diorang. Ghulibatir Rum, ya, Romawi akhirnya kalah. Mereka tak sedar Nabi datang. Nabi berisra' dengan tubuh dan jasad. Lepas tu bagaimana Nabi boleh solat dalam Masjidil Aqsa, ya? Subhanallah. Ya, sebab bukan di bawah pemerintahan Islam baru starting kat Mekah. Ya, jadi ini soalan yang boleh dikembangkan. Ya, boleh kita bincang-bincangkan lagi. Menarik juga persoalan ni, cuma saya tak mahir dengan geopolitik waktu itu, sejarah waktu itu, ya. Baik Ustaz, insya-Allah. Seterusnya soalan daripada Muhammad Syafiq bin Akmal. Sebelum Nabi sampai ke masjid untuk naik ke langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu bukan arak. Apakah cerita ini benar? Kalau benar, apakah signifikan pemilihan ini? Daripada Muhammad Syafiq Ustaz. Ini hadis yang sahih. Bukan cerita yang diada-adakan. Ada banyak juga cerita yang diada-adakan, tetapi ini yang sahih. Dan Jibril mengatakan Nabi memilih fitrah.
Apa maksud fitrah? Bila pilih susu, makna memilih fitrah. Maknanya anda memilih sesuatu yang memberikan khasiat kepada akal dan diri anda. Sesuatu yang selari dengan keperluan tubuh anda. Dia memberikan kesejahteraan kepada dirimu. Sebaliknya arak merosakkan akal. Ini menunjukkan agama ini, agama yang sangat memelihara proses berfikir. Arak memusnahkan proses berfikir. Orang yang waras dan berfikir, dia takkan menolak Islam. Sebab Islam menurut surah Al-Isra adalah bercakap baik pada ibu bapa. Islam berdasarkan surah Al-Isra jangan mendekati perzinaan. Islam berdasarkan surah Al-Isra jangan membunuh orang. Islam berdasarkan surah Al-Isra adalah membantu fakir miskin, anak yatim dan kaum kerabat. Orang yang waras akan suka dengan cara hidup Islam walaupun belum memeluk Islam. Kerana ini bukan agenda Islam sahaja, ini agenda kemanusiaan. Memang manusia perlukan pemerintahan Islam kerana Islam mengangkat 12 wasiat tadi. Jadi ia adalah sesuatu yang selari dengan fitrah. Islam memelihara apa yang tubuh perlukan. Ya, tubuh perlukan kebebasan. Ya, Islam memberikan kebebasan. Ya, pada tahap yang tidak merosakkan akidah. Ya, jadi itulah mungkin jawapan ringkas saya lah kepada hikmah Nabi memilih susu. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, kita ada beberapa soalan lagi. Seterusnya soalan daripada An-Nurihan. Benarkah amalan-amalan seperti doa, puasa dan solat sunat pada hari Isra' Mi'raj ini dianggap sebagai satu bid'ah? Ustaz. Dia jadi bid'ah apabila anda berdoa kerana beriktikad malam Isra' Mi'raj ini perlunya doa khusus. Perlunya puasa sunat khusus. Anda beriktikad ia adalah malam khusus, perlunya ibadat khusus. Tetapi kalau malam Isra' anda berdoa untuk Allah beri kekuatan untuk keluar daripada musibah. Ataupun malam Isra' anda menakukan solat sunat, solat hajat. Ataupun malam Isra' anda melakukan bacaan Al-Quran lebih hanya kerana nak faham Quran, hanya kerana mahu hajat tercapai. Jadi ia tidak dikira bid'ah sebab anda melakukan bukan beriktikad. Ia malam khusus yang ada kelebihan-kelebihan. Kerana kelebihan-kelebihan itu tidak disebut oleh Nabi pun. Tidak ada disebut oleh Nabi, maka jangan memandai-mandai mendatangkan agama. Ya, yang penting betulkan niat. Mudah-mudahan malam Isra' Mi'raj ini saya nak ubah diri saya. Saya nak berpuasa sunat contohnya. Anda bukan puasa sunat sebab malam Isra' Mi'raj. Anda berpuasa sunat ya dengan harapan Allah bagi ganjaran puasa sunat. Bukan puasa sunat Isra' Mi'raj, tetapi ganjaran puasa hari Khamis. Ganjaran puasa hari Isnin. Gitulah lebih kurang Ustaz. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Dah rasa cukup kot untuk malam ini. Banyaklah soalan-soalan yang telah dijawab oleh Ustaz. Jadi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran jazak di atas pencerahan yang telah Ustaz sampaikan kepada kami pada malam ini. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan sermaya ini, walaupun kita tak boleh bertemu bersua muka, tetapi kita boleh meneruskan lagi agenda untuk menyampaikan ilmu dan memberi pencerahan kepada umat insya-Allah. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis kita pada malam ini, suka saya mengumumkan ada satu program yang terdekat. Kami minta mohon jasa baik tuan-tuan dan perempuan untuk sama-sama kita hadir pada program yang seterusnya, itu Tafakuh Ibrah Al-Quran ini ataupun disebut dengan Tafakuh Ibrah Hadis. Tafakuh Ibrah Hadis yang akan diadakan pada 8 April 2021, yang mana dalam tajuk Syarah Hadis Ahkam Siam.
syarah hadis Ahkam Siam, yang mana kita akan membincangkan perkara yang berkaitan dengan puasa insya-Allah. Maka kami cuba menjemput Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fadhil Nur untuk memberikan pencerahan berkaitan dengan syarah Ahkam Siam ini pada 8 April 2021 insya-Allah. Jadi sama-sama tuan-tuan dan puan yang berada di alam yang pada malam ini untuk sama-sama kita sebarluaskan maklumat ini untuk sama-sama kita mendapat manfaat dan faedah bersama insya-Allah. Jadi untuk itu saya rasa cukuplah untuk malam ini program Tafakuh Ibrah kita. Mudah-mudahan memberi manfaat dan sama-sama kita mendoakan juga agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala bencana COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini insya-Allah. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan datang insya-Allah. Jadi sebelum kita tutup Ustaz insya-Allah, kalau boleh Ustaz nak buat penutup sikit ke macam mana? Sila Ustaz. Sebagai penutup, marilah ya kita memberikan satu makna yang baru kepada sambutan Isra' Mi'raj dengan banyakkan membaca surah Al-Isra', menyebarkan kepada orang lain kepentingan membaca suratul Isra'. Ya, kita setahun sekali aja baca suratul Isra'. Nabi baca sebelum tidur. Jadi jauh kita dengan Nabi itu. Jadi membaca suratul Isra' rupanya sunnah. Mengapa kita tidak pergi kepada sunnah Nabi? Ya, maka kalau ada kemampuan, ya, dalamilah rahsia-rahsia, ya, motivasi-motivasi, pesanan-pesanan yang ada di dalam suratul Isra'. Mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada anda sebagaimana Nabi dapat kekuatan musibah di Taif, musibah kehilangan orang tersayang dengan peristiwa Isra'. Peristiwa Isra' memberikan Nabi kekuatan, surah Al-Isra' memberikan anda kekuatan, insya-Allah. Insya-Allah. Jazakumullah khairan katsir. Jazakumullah khairan katsir jazak Ustaz diucapkan di atas penutupan yang dibuat sebentar tadi. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada Tafakuh Ibrah yang akan datang insya-Allah Ustaz. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan marilah sama-sama kita menutup majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi 'usr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ustaz Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.